Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. صباح الخير وأنعم الله صباحكم جميعا ونلتقي مرة أخرى في اللقاء الأدبي التي سنتحدث اليوم إن شاء الله عن نواصل جولتنا مع موضوع الموضوع المتعلق بمجال النثر. InsyaAllah kita akan perkatakan hari ini ialah tentang majal kitabati al-maqal ataupun bidang penulisan rencana ataupun artikel ataupun makalah kita panggil. Kita dalam bahasa Melayu pun ni kita panggil makalah. Maknanya artikel ataupun penulisan rencana. Orang zaman dulu panggil rencana, zaman saya sekolah rendah dulu pun panggil rencana. Tentang makalah. Makalah ini apa benda sebenarnya? Makalah ini kalau kita nak kata ta'rif ma hiya al-maqalah atau ma huwa al-maqal atau ma huwa fannul maqalah, boleh juga kita kata. Dan mata nasha'at hadha al-fann atau mata nasha'at hadhihi al-maqalah. طبعا إلى كم ينقسم أو إلى كم تنقسم المقال وإلى أي أنواع تنقسم المقال أو هناك أنواع أخرى للمقال أو من هم أشهر كتاب المقال في عصر النهضة الحديثة. إن شاء الله سنقتصر اليوم عن مفهوم. إن شاء الله kita akan katakan hari ini tentang pengertian apa itu maqal. Kita kata maqal ni apa benda maqal? Kalau kita rencana, tapi ta'rif secara lebih syumulnya apa? Kita kata di sini dalam ni pun kita dah tulis tu irtabasa zuhur bisahaf tu nasyah dia ya. Kalau dari segi ta'rif ashmal وأجمل وأوسع, kita kata maqal ni ialah boleh kita katakan sebagai hiya qit'atun minan nasri mu'tadilatu al-tul tu'aliju mawdu'an ma mu'alajatan sari'atan min wajhati nazari katibiha. Ataupun kita boleh kata maqal أو مقالة هي أبرز فنون النثر الحديث ارتبط ظهورها بالصحافة. Dia lebih kepada itu sebenarnya kalau ikut spesifik apa ni kita kata apa spesifikasi saya tidak sebut benda tu. Ayatnya cara dalam biasanya dalam soalan dia boleh perincikan pertanyaan di situ. Apa ta'rif maqal dan fima irtabat atau bima irtabata zuhur hadhihi al-maqalah. Bila maqalah ni kaitan dengan apa kemunculannya. Jadi ta'rifan umumnya boleh kita kata ya qit'atun minan nasri mu'tadilati tul. Ta'rif dan mafhum secara syumulnya boleh kita katakan secara keseluruhan maqal ni ialah satu qit'ah, satu kelatan. Kalau sekut tawa agak keping, tapi kalau qit'ah untuk kek pun juga. Cumanya kalau dalam maqal ataupun rencana ataupun artikel ialah satu kelatan daripada nasri bidang prosa yang ditulis secara prosa, maknanya tidak terikat dengan nizam syair.
dan mu'tadilatit tul, yang sederhana panjangnya, tak terlalu panjang, tak terlalu pendek. Qita'atun minan nasri mu'tadilatit tul, yang sederhana panjangnya, tu'aliju mawdu'an, biasanya tu'aliju mawdu'an biasanya menyelesaikan ataupun cuba mengupas. Kalau kita kata kupas, kupas buah pun kupas, tapi kupas tajuk ni maknanya cuba rawat secara teliti. Mengupas tajuk-tajuk tertentu. Mawdu'an ma, sebarang tajuk lah. Bila kata mawdu'an ma ni umum lah tu. Mu'alajatan sari'ah, secara sepintas lalu, min wajhati nazari katibiha, berpandukan sudut pandang penulisnya. Maknanya apa yang ada dalam makal tu biasanya berdasarkan sudut pandangan penulis dia. Kita tulis makal tajuk apa, tentulah dalam tu ada pandangan kita sendiri, bukan ambil hak orang. Tu ta'rif dia. Qita'atun minan nasri mu'tadilatit tul. Seksa saya nak sebut sini, lidah. Tu'aliju mawdu'an ma mu'alajatan sari'atan min wajahti nazari katibiha tu. Dan tu ta'rif, dan sejarah kemunculan dianya. Sebenarnya dia kata sini, saya sebut tadi dalam ta'rif, sebelum ta'rif tadi kita dah kata dia merupakan fima irtabata zuhur hadhihi al-maqalah. Berkaitan dengan apakah kemunculan makalah ni? Sabit dengan gapo, orang Kelantan kata. Nasha'at al-maqalatu wartabata zuhuruha bis-sahafah. Saya kata tadi, dia ada kena-mengena, ada kaitan kemunculannya dengan bidang penerbitan akhbar dan majalah. Kalau tak ada akhbar dan majalah, maka tak ada lah artikel nak siar. Di mana artikel? Kalau zaman dulu, zaman-zaman jahiliah dulu, bidang penulisan tak ketara. Yang ketaranya bidang khatabah, dan diperdengarkan di pasar-pasar. Dan sekarang ni kalau tidak ada akhbar dan majalah, ada media-media lain yang boleh menyiarkan makal. Jadi kemunculan akhbar dan majalah lah yang merangsang seiring kemunculan bidang penulisan makalah. Itu dia kata. Yartabata zuhuruha bis-sahafah tab'an fahiya rabibatuha. Dia merupakan anak butir kepada bidang bidang penerbitan akhbar. Rabibah ni kalau kita kata anak tiri. Nasya'at binasya'atiha, yang mana munculnya bidang makal ini seiring dengan kemunculan bidang sahafah wal majalat. Sahafah, bidang penulisan akhbar dan majalah. Dan sememangnya izdaharat bizihariha, dia turut cemerlang, turut berkembang pesat dengan berkembangnya bidang penerbitan akhbar dan majalah. Itu sah. Dari aspek lain boleh kita katakan, dari segi keaslian dan juga ketulinan dan juga nak kata apa ya, ke apa lagi? Maknanya dari segi kekuatan makalah dan keaslian, ataupun kita kata asalatu hadha al-fan fi al-adab, kaitan dia dengan bidang sastra ni pula. Keaslian dia dalam bidang sastra ni macam mana kita boleh kata? Boleh kita katakan secara umum al-maqalah al-adabiyah. Al-maqalah tab'an al-asliyah fi funun al-adab. المقالة الأدبية التي تصدر عن عواطف كاتب وانفعالاته وتكتب في لغة فنية مؤثرة قوامها التصوير والتشخيص. Katanya di sini al-maqalatu aktsarul funun al-adabiyah isti'aban wa syumulan. Dan boleh kita katakan rencana ataupun penulisan artikel ini merupakan
seni, bidang seni karya sastra, bukan karya tapi bidang seni penulisan sastra yang paling isti'ab, maknanya paling syumul, paling mencakupi semua. Isti'aban wa syumulan, tengok dia dah ni dah taradufkan dua perkataan ini. Jadi makalah ni sangat syumul, dia dalam makalah boleh muat semua. Li'annaha tu'aliju mawdu'an ma, kerana dia boleh saja mengupas sebarang tajuk. Sama ada tibbiyan atau bi'iyan, sama ada perubatan ataupun berkaitan dengan alam sekitar, atau ilmiyan ataupun tajuk-tajuk ilmiah ataupun saintifik yang lainnya yang syadidat ta'qid mimma la tahmiluhu ajnihatu asy-syi'ri. Kalau nak dibanding ni, dia buat perbandingan dengan syair. Kalau dalam penulisan bidang seni puisi, mungkin tak semua benda kita boleh bawa masuk, tak semua benda kita boleh approach ataupun perkenalkan kepada audien. Sebab bidang puisi sukar dan terikat dengan nizam syair, terutamanya wazan dan qafiyah. Namun begitu, untuk bidang prosa ni sememangnya dianya mengupas pelbagai tajuk, sama ada perubatan ataupun berkaitan dengan alam sekitar, ataupun tajuk-tajuk ilmiah ataupun akademik, dan juga tajuk-tajuk saintifik yang lainnya yang sangat kompleks. Ini semua tak boleh ditanggung ataupun tak mampu dipikul bebanannya oleh bidang puisi. Kerana puisi kita kata terikat dengan nizam syair, sukar kita nak ta'birkan satu-satu perkara, tidak seperti mana maqal. Jadi maqal ni memang sangat syumul, mencakupi semua bidang. Begitu juga wala hawadithul qissah, dan kadang-kadang maqal ni boleh menampilkan benda yang tak mampu ditampilkan oleh insiden-insiden dalam cerpen ataupun dalam novel. Bidang cerita, dia biasanya dia cerita tentang orang. Kecuali lah kalau fiction science, itu pun masih terikat dengan bidang dia. Tapi kalau artikel secara umum, dia memang boleh muat secara tangkap borong begitu saja. Boleh muat belaka, sebarang tajuk boleh. Wala hawal masrahiyah, begitu juga hawal masrahiyah. Maknanya segala apa yang tertanggung di atas keunggulan ini bidang penulisan artikel tak mampu dipikul oleh bidang bertiga ini. Bidang syair, tu dia kata ajnihah, tu sayap puisi tak mampu membawanya walaupun kuat secara mana. Begitu juga insiden-insiden dalam cerita pun tak mampu memuatkan. Wala hiwar al-masrahiyah, apatah lagi dialog-dialog dalam teater, tak mampu nak mengungkapkan benda-benda berkaitan dengan tib ataupun sebarang apa yang boleh dimuat dalam maqal. Okey, dan al-maqalah ni boleh kita katakan dari segi keaslian dan ketulinannya memanglah dalam bidang sastra dia dinamakan sebagai maqal al-adabiyah, yang mana makalah ini tuhi. Tuhi itu maknanya memberi message bima ta'ajju bihin nafsu, segala apa yang bergelojak dalam jiwa penulis, min awasif, termasuklah awasif, sentimen dia, infialat dia. Infialat ni kita kata apa? Infialat, tindak balas dia, latah dia ke fi lughatin faniyah, tetapi digubah dalam bentuk bahasa seni yang boleh mempengaruhi, bentuknya boleh mempengaruhi gambaran dan juga ada terdapat di situ bentuknya boleh mempengaruhi pembaca. Dan asasnya apa? Asas yang membentuk maqal ni ialah at-taswir wa tashkhis. Taswir dan tashkhis. Taswir, tashkhis ni dua fan yang ada dalam bidang penulisan sastra lah. Taswir ni penggambaran dan tashkhis ni pula personifikasi.
Jadi makal asal ini asal makalah dalam bidang sastra ni memanglah mencuba menampilkan ataupun cuba mengetengahkan ataupun kita kata cuba bawa tubik, kalau kita kata Kelantan bawa tubik segala apa yang ada dalam jiwa penulis. Sama ada apa sajalah perasaan, pemikiran, sentimen dan sebagainya, tapi dalam gaya bahasa yang boleh mempengaruhi dan asasnya digunakan oleh penulis dia yang bijak, dia guna dua unsur penting, taswir dan tashkhis. Okey, yang seterusnya jenis. Okey, kita lihat jenis-jenis makalah. Ada berapa jenis semua makalah? Dalam bidang penulisan rencana kita ada berbagai jenis makalah. Satunya berunsur siasiah, ijtimaiyah, diniyah dan tarikhiyah. Berapa jenis semua? Sebutkan dua. Uzkur anwa' mawdu'at ataupun anwa' al-maqal. Ini pengkelasan ataupun penyenisan ini berlaku berdasarkan tajuk lah. Kalau tema tu tentang politik, politik lah dia. Jadi makalah berunsur politik, makalah berunsur ijtima', sosial, agama dan juga tarikhiyah berunsur sejarah. Itu dari sudut penjenisiannya berdasarkan tajuk. Berdasarkan gaya bahasa pula dapat kita bahagikan makalah ini kepada jenis yang lain pula. Makalah ilmiah misalnya. Makalah ilmiah ni kalau dari segi uslub dia agak saintifik lah sikit dianya. Tahtamu binaqlil haqa'iq al-ilmiah. Sebab makalah jenis ini ataupun rencana artikel jenis ini dia memang tugasan dia ialah memindah ataupun menyalin segala fakta-fakta ilmiah ataupun fakta akademik dan juga saintifik, dan satu lagi mementingkan tertibul afkar, susun atur idea bilughatin salisah, dengan gaya bahasa yang selari molek, qaribah ilal jumhur, yang kita kata dekat dengan audien, dengan orang ramai, dengan public. Jumhur ni public lah. Lebih mesra public lah bahasa dia tu. Dan ba'idan anit ta'annuq, jauh dari unsur-unsur orang Kelantan kata ta'annuq ni janguk, maknanya dari gaya bahasa yang terlalu stylish fil ibarah, dalam pengucapan, maknanya tidak kata berbunga-bunga dah. Okey, kemudian ada jenis lagi ialah anwa', ini penjenisan dia. Kita kata makalah ilmiah ni, antara jenis makalah ilmiah ialah satunya tibbiyah, fiziaiyah, kauniyah dan iqtisadiyah. Ni tajuk jenis-jenis makalah di bawah payung makalah ilmiah. Ni dari segi gaya bahasa dapat kita lihat ada yang bernilai ilmiah, bidang perubatan, bidang fizik, bidang kauniyah, alam nature, dan iqtisadiyah juga bidang ekonomi. Kemudian yang kedua selain pada maqal, dari segi gaya bahasa kita dapat bagi satunya maqal ilmiah, yang keduanya maqal adabiyah. Tadi maqal ilmiah dan ini maqal adabiyah. Maqal adabiyah penjenisan dia macam mana, gaya bahasa dia macam mana. كيف كانت مقال كيف كان أسلوب المقال الأدبي أو المقالة الأدبية، ومن أشهر كتاب في هذا المجال. Kalau tadi kita tak titik beratkan sangat maqal ilmiah, kita hanya perhatikan tentang apa yang diketengahkan oleh maqal ilmiah dan apa jenisnya. Tibbiyah, kalau anwa' maqal ilmiah, tibbiyah, fiziaiyah, kauniyah, iqtisadiyah. Tapi hak bidang adabi, oleh kerana kita mengaji ni madah, kita pun madah berkaitan dengan adab, maka kita kena lebih perincikan sikit di bahagian ini. Okey, kita lihat. Okey, kita perincikan macam mana siapa penulis mereka yang tersohor dan bagaimana gaya bahasa yang dikatakan maqal adabi. Maqal bidang kedua ni maqal adabi. Tadi maqal ilmi, maqal adabi.
Soal lagi maqal sahafi kalau tak salah saya. Cuma ada kehendak dalam ni saya tak pasti. Sebab kalau pengajian makalah mesti ada. Maqal adabi ni ialah maqalah adabiyah ni hiya qit'atun min nasriyah tashifu an zatil adib. Biasanya ia merupakan satu keratan, satu potongan bidang prosa, bidang penulisan prosa yang memperlihatkan tashifu, maknanya mendedahkan ataupun kita panggil kalau kita nampak ita sebelah di sana, orang panggil lut sinar. Transparent lah, yang mentransparenkan diri ataupun jati diri seorang sastrawan ataupun pujangga tu. Dalam makalah ni lah dapat kita lihat, dapat kita baca, dapat kita lihat dengan jelasnya pribadi dia. Ni jadi transparent lah. Wa tu'abbiru an masya'arihi, dan dalam maqal ini biasanya penulis mendedahkan, mengungkapkan perasaan, wa tantaliqu ma'a khayalihi, yang bertolak bersama unsur khayalannya, wa tarsumu syakhsiyatahu, dan seterusnya melukis pribadi dia ataupun personality dia. Dari segi gaya bahasa, min haythu uslub, kaifa kanat al-maqal al-adabi min haythu al-uslub. Al-maqalat al-adabiyah min haythu al-uslub, kita dapat lihat adabiyun mahdun. Gaya bahasa dia satunya adabiyun mahdun, memang berbentuk sastra tulen. Fafiha ma syi'ta min awatifin gayyashah. Di situ dapat kita lihat segala macam awatif gayyashah, khayalin arid. Awatif ni kalau kita kata gapa, sentimental dia yang gayyashah. Malahan cerita saya bab-bab gini, khayal arid, khayalan yang lebar, sentimental yang bergelojak dan sebagainya. Wasuwarun mutrifah, dan gambaran yang mewah. Orang sastra dia gambar sesuatu tu tulen. Saya pernah baca satu cerpen Fatimah Busu. Ni cerpen, ni bab cerpen, patutnya kita cerita dalam bidang cerpen, tapi nak rayaknya orang sastra ni tulen sampai ke tahap benda yang paling halus, titik yang ada pada dinding bahasa lembu dia. Adil mencurahkan air ke dalam parit, dan curahan air itu terpercik mengenai dinding. Sampai ke tahap tu pun diceritakan. Dan memang orang sastra memang macam itulah perangai dianya. Suwarin mutrifah, gambar yang mewah, dan juga yang banyaklah, yang kaya. Wa uslubin rasyid, dan gaya bahasa yang indah, lancar, molek. Tu dia. Dan ashhar kuttabiha, man hum kuttab, au uzkur أو عبر أو تكلم أو تحدث عن اثنين من هؤلاء كتاب المقال الأدبي. Mereka yang tersebut, antaranya tersebut di sini Ahmad Hassan Zayyad, yang insya-Allah kita akan lihat di akhir dalam maqal, dalam bahagian nusus tu ada tajuk maqal tulisan Ahmad Hassan Zayyad, memang masih muqarrar. Dan Mustafa Sadiq Rafi'i, sayangnya kita dah buang dari muqarrar. Dan Abdul Aziz Bishri wal Aqad, Aqad walaupun dia penyair, tapi dia juga seorang tokoh dalam bidang penulisan artikel, termasuk artikel sastra. Dan akhir sekali Taha Hussain, ini orang yang terkenal, yang memang international punya orang, dia belajar pun di Paris. Okey, dan itu dari segi gaya bahasa. Dan makalah ini pula mengikut taba'an li'alaqah mawdu'aha bil katib. Kalau mengikut hubung kait ataupun alaqah, hubungan makalah ini dengan penulis pula, tanqasimu ila, boleh kita bagi kepada satunya makalah zatiyah, artikel diri ataupun yang berkaitan dengan diri sendiri, dan maudu'iyah yang topikal ataupun bersifat tajuk. Okey, dalam artikel yang berbentuk diri ini, khairu ma yu'abbiru an al-maqalat al-zatiyah maqalat al-adabiyah. Sebaik-baik apa yang dapat diungkapkan tentang makalah diri ialah maqalat adabiyah. Maknanya maqalat adabiyah ni keseluruhannya boleh kita katakan berunsurkan maqalat yang berbentuk
adabiyah. Sebab makalat adabiyah inilah biasanya dapat kita takbirkan yang indah-indah. Dan sebaik-baik apa yang diungkapkan ma yu'abbaru 'anil maqalat mawdu'iyah, tentang makalat mawdu'iyah yang jenis topikal ni pula macam mana artikel-artikel yang jenis bertajuk dan juga punya topik ni ialah makalat jenis ilmiah. Sebab dia biasanya apa furu' sekalipun bi jami' furu'iha wa takhassusatiha, baik semua spesialis dia dan juga tajuk-tajuk ataupun cabang-cabang dia pun memang boleh kita katakan makalat mawdu'iyah lah, makalat yang makalat ilmiah lah, dia boleh kita katakan makalat jenis mawdu'iyah sebab dia berdasarkan topik, sebarang topik, ekonomi, politik, saintifik, tentang etik, tentang kimia dan sebagainya. Tapi kalau makalah zatiyah ni biasanya hanya berlega di sekitar diri sendiri. Jadi contoh yang terbaiknya ialah makalat adabiyah lah untuk makalat zatiyah ini. Okey, itu cukup. Dan yaghlibu 'ala al-maqalah fima yaghlibu. Okey, ma huwa al-'unsur alladhi yaghlibu 'ala al-maqalah al-zatiyah. Makalah zatiyah ni biasa dikuasai oleh unsur apa? Unsur mana satukah yang paling banyak menguasai dan menyelubungi bidang penulisan makalah zatiyah? Makalah zatiyah ni biasanya kata dia, dia biasa diselubung oleh apa? Yaghlibu 'alaiha ta'biran 'an zati katibiha. Ta'biran an zati katibiha, maknanya menjelaskan ataupun ungkapan penjelasan tentang diri penulisnya, aksara min kauniha ta'biran mujarradan an mawdu'in ma. Lebih banyak daripada ungkapan semata-mata yang abstrak, yang bebas, yang mengenai sebarang tajuk. Maknanya dia lebih bersifat mencerminkan diri penulis berbanding dengan apa yang dikatakan dalam tajuk. Kalau makal peringkat lain, peringkat ilmiah, biasanya dia tak cakap pasal satu-satu topik tertentu. Tapi bila makal ni berunsur adabiyah dan zatiyah, hanya pada diri seseorang sahajalah, tentang jiwa dia, diri saya dalam gini macam itulah. Dan satu hal lagi yang dapat kita lihat, al-qari' yara mawdu' al-maqalah bi'ainai al-katib. Biasanya pembaca ataupun sidang pembaca, audien, kalau penonton, dia membaca segala-galanya, melihat segala-galanya dengan menggunakan, dia pinjam mata penulis. Wa yash'uru bi fi'alati, dan turut sama merasa dengan segala infialat, perasaan berontakkan dalam diri ke, dan terpengaruh dengan segala macam afkar dan juga idea yang dibawa oleh sang penulis tadi. Itulah biasanya kita kalau baca apa pun, baca novel, biasanya kita akan terasa diri kita masuk duduk dalam seorang watak, bersama watak-watak dalam novel. Itu dan tanda penulis tu berjaya lah. Dan begitulah dalam menulis makalah zatiyah ni, takbir tentang diri penulis tu adalah lebih ketara berbanding dengan benda lain yang selalu diperkatakan dalam makalah-makalah yang lain. Ini makalah adabiyah zatiyah. Dan makalah ini kalau kita lihat, kita ukur dari kayu pengukur lain, tanqasimu ila min haythu takwin, dari sudut pembentukan, dari sudut elemen asas yang membentuk, elemen seni yang membentuk artikel tadi. Dapat kita lihat ada 3 jenis makalah. Satunya makalah qasasiyah atau tamthiliyah, ataupun kita panggil artikel yang berbentuk berunsur cerita dan juga drama. Makalah ar-rihalat, maknanya artikel tentang perjalanan, ni catatan perjalanan, nota kaki perjalanan musafir, kembara ke mana-mana. Dan makalah ar-risalah, makalah yang berunsur surat terbuka untuk Pak Menteri misalnya. Tu dia, tengok sendirilah.
Kalau tengok hak Melayu saya rasa ada dalam tu dah tu, nota kita pun lengkap dah. Okey. Okey lah. Okey, tu pembahagian. Ila kam yang tanqasimu al-maqalah min haitsu takwin al-fanni. Tabaan maqalah. Satu kita kata maqalah qasasiyah tamthiliyah. Yang kedua maqalah rihalat, ketiga maqalah ar-risalah. Tu jenis-jenis kalau kita lihat dari segi elemen seni ataupun pembentukan seni dia. Dan dari segi tol, panjang pendek pula kita boleh bagi kepada dua pula. Satunya al-maqalah, yang keduanya al-khasirah. Maqalah ni dapat kita bagi dua jenis pula. Kalau panjang jela-jela tu kita panggil maqalah lah, artikel. Tapi kalau hak pendek 2-3 baris kita panggil khasirah, lintasan ataupun cetusan idea ataupun lintasan fikiran, renungan sepintas lalu, begitulah kita panggil. Nak panggil makalah pendek, doa terpandai. Tak. Kalau makalah ni biasa panjang. Dan khatirah biasanya maqalatun qasiratun jildan. Kalau kita nak kenal apa itu, orang tanya mahya mal farqu baina al maqalah wal khatirah. Fal khatirah hiya maqalatun qasiratun jildan. Boleh kita kata artikel juga tapi pendek sangat. Very pendek, shorten, kita panggil shorten. La tatajawazu 'addatu jumalin, dan dia tak lebih dari beberapa ayat. Lan ta'tamidu 'ala an-nazrah al-khatifah, hanya bersumberkan biasanya pandangan sepintas lalu fi mu'alajatil mawdu'at, dalam mengupas sebarang tajuk-tajuk, dan tattasimu ghaliban bis-sukhriyah, biasanya lebih berupa satir. Sukhriyah ni orang Perancis kata le satir ataupun satira, bidang satira, maknanya sendaan, gurauan, cokekkan, macam yang kalau kita tengok surat khabar utusan Malaysia dulu ada ruang awang selamat, tu kita boleh panggil bidang sukhriyah lah. Dia gelar kat orang tu, gelar kat orang ni. Ashharu kutabiha, siapa? Manhum kutab fi hadha al-majal. Majal inilah khatifah ni. Abdul Wahab Azam, Ahmad Rajab dan Ahmad Bahjat. Ingatlah 2-3 orang ni. Ashharu kutabil maqal fi majal khatirah ini. Okey, kemudian yang kita nak tamatkan perjalanan kita pagi ni, najaha al-maqal fi intiqal atau fil intiqal bil kitabah ila waqi' jadid. Ni tentang kejayaan yang kita boleh catatkan dalam yang diraih oleh makalah ini dalam menyampaikan wadahnya ataupun menyampaikan hasratnya, menyampaikan mesejnya. Kita boleh namakan sebagai tajuk Mazahiru Najahil Maqal fil Intiqal bil Kitabah ila Waqi'in Jadid. Ini khasa'is maqal. Kita boleh masukkan sama dalam tajuk khasa'is al-maqal. Ma hiya au uzkur isnain min khasa'is al-maqalat, sama ada adabiyah ke apa, dia tak tentukan di sini. Ni tentang fenomena kejayaan bidang penulisan ini. Macam mana? Berjaya ke tidak? Hal najaha al-maqal atau hal najahat al-maqalatu fi intiqal bil kitabah ila waqi'an jadid. Adakah berjaya bidang penulisan artikel ni memindahkan bidang penulisan kepada realiti yang lebih baru ataupun waqi' al-jadid, bentuk semasa yang lebih baru ataupun realiti yang lebih baru. Yang pertama kita boleh kata ikhtafat al-ibarat wal mubalaghat al-mahfuzah fi asur al-inhisad. Antara bidang-bidang kejayaan yang boleh kita lihat ialah tidak terdapat lagi, tak ada. Ikhtafat ni hilang ataupun tersembunyi ataupun tak nampak ataupun tak ada lagi, tidak terdapat ayat-ayat yang lama yang
masih dijaga. Maknanya orang dulu kalau menulis dia kena jaga sistem ayat yang begini. Tak ada dah. Tak ada iltizam, tak ada kepatuhan dengan sistem tersebut. Yang kedua, taraju'ul ikthar minal istishhad. Maknanya taraju'u al-ikthar minal istishhad, maknanya tidak lagi terdapat banyak membawa istishhad, membawa nukilan-nukilan saksi ataupun ayat-ayat contoh, tak ada dah. Kurang. Ada tu ada, tapi semakin surut, semakin susut. Qillatu at-taraduf, tidak terdapat banyak taraduf, maknanya perkataan yang bahasa Arab tahu sajalah banyak. Kadang-kadang dalam satu ayat tu 10 perkataan tu main hak tula dari segi taraduf dia. Dan dalam makal yang kenyataan ataupun realiti penulisan, bidang penulisan baru ini, tidak ada lagi perkara ini. Qillatut taraduf wa muzawajati jumal. Muzawajah jumal, taraduf tak ada lagi. Maknanya penggabungan ayat, perkahwinan ayat, ayatnya ayat berkembar, tak ada lagi dah. Jadi lebih selesa dibacalah. Ala nahwi arhaqan nas, perkara yang segala macam titik bengek yang boleh memberatkan ataupun merohokkan. Arhaqa ni kita orang Kelantan panggil rohok. Maknanya boleh memberatkan bidang ataupun satu artikel tu dengan ayat-ayatnya yang penuh dengan unsur-unsur taraduf yang banyak, tazawuj al-jumal yang panjang-panjang lebar tu tak ada. Dan yang keempat, musawatul alfaz lil ma'ani, dapat kita lihat penggunaan perkataan yang menepati maksud ataupun bertepatan dengan maksud, selalu dah. Dan satu lagi, sumuwul khayal, boleh kita asingkan, tak apa tu. Satunya musawatul alfaz lil ma'ani, seterusnya sumuwul khayal, dan yang seterusnya syumulul fikrah, boleh kita perlas sasa pun tak apa. Tu antara khafais al-maqal. Sya'at tashbihat, satu laginya banyak terdapat tasbih, memang ada. Dan banyak juga isti'arah al-jadidah yang lebih baru, bentuk baru. Isti'arah ada, tapi bukan macam isti'arah zaman itu dah lah. Isti'arah bentuk lebih moden, al-mustamiddah minal bi'ah, yang bersumberkan, yang diambil daripada persekitaran yang ada semasa. Itulah. Jadi itu saja saya rasa untuk kali ini liqa'na عن المقال. إن شاء الله سنكمل جولتنا في الفترة القادمة عن فن القصص. وأخيرا سنختم لقاءاتنا الأدبية إن شاء الله بالمسرحية بإذن الله. وإلى لقاء آخر، وحتى تلك أو حتى ذلك الحين إن شاء الله نتمنى لكم جميعا الخير والبركات إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.